Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bicara kita muka surat 38, iaitulah tentang sikit lagi masalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik makhluk. Dalam beberapa minggu sudah saya tengok satu video YouTube lah ya, bagaimana seorang lelaki menghuraikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu lelaki ini berbicara tentang isu insan kamil. Tentang insan kamil ya. Insan maknanya insanlah, manusialah. Insan ya. Dia sebut masalah insan kamil. Insan kamil. Kamil ni maknanya sempurna. Manusia sempurna. Ya. Manusia sempurna, insan kamil. Siapakah insan kamil? Insan kamil tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia yang sempurna ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh terima ke tak boleh terima? Boleh Boleh. Kemudian beliau menyatakan lagi bahawa Muhammad ini hakikatnya adalah Allah. Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Boleh terima tak boleh terima? Pasal apa? Ini dah sesat dah ni. Dah sesat dah. Dah kufur dah. Bila ada i'tiqad macam ni, ini sudah kufur. Bila i'tiqad Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. I'tiqad yang kafir. Dia bukan sesat biasa lagi dah. Dia sudah sampai tahap kafir. Tetapi lelaki itu dia pakai jubah, dia pakai saban. Dia boleh juga cakap Arab sikit-sikit barangkali, duk sebut istilah-istilah Arab, di sinilah sebahagian masyarakat kita akan terpedaya. Sebab melihat kepada pakaian, boleh cakap Arab sikit-sikit, kan? Yang mana dia Tok Lebay, Tok Haji, takkanlah Tok Lebay, Tok Haji nak menipu kan? Jadi kita akan terpedaya. Jadi orang yang fahaman begini, dia sudah mengangkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sepatutnya. Sedangkan dalam akidah kita, kita cuma i'tiqad Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu Abdullah, hamba Allah, Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup para nabi,
dan Muhammad itu sebaik-baik makhluk. Ya, kita i'tiqad benda-benda yang ada asas, benda-benda yang tidak melampau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini satu contoh bagaimana pelampauan, bagaimana kekufuran berlaku bila mana menetapkan ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ni tuan-tuan kita panggil sebagai kumpulan batiniyah. Kumpulan batiniyah, ya, batin. Jadi payah kita nak ni sebab dia batin, dia tak ada pegangan sangat. Dia ikut suka dia lah. Dia nak tafsir macam mana ke apa ke, kan? Kalau kita kata yang ni salah ni, dia akan kona kot lain pula. Sebab dia bukan ada kitab yang kita nak pegang. Dia ikut suka cakap begini. Kita kata yang ni salah, dia pusing kot lain pula. Kamu tak faham maksud kami. Kami ada makna lain. Pasal dia batin. Ya? Likulli zahir batin. Dia punya slogan dia likulli zahir batin. Bagi tiap-tiap yang zahir itu ada batin dia. Bagi tiap-tiap yang zahir ada batin dia. Zahir dia Muhammad tu Rasulullah. Muhammad tu Rasulullah, zahir. Tapi batin dia Muhammad itu adalah Allah. Ini sesat, kufur. Kenapa? Kerana bila kita baca dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kekufuran i'tiqad Isa anak Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang beriktikad bahawa Isa adalah Allah. Allah adalah Isa. Siapa i'tikad Allah Isa, Isa Allah, kafir. Sama ada Muhammad Allah, Allah Muhammad, sama ada? Sama lah. Allah kata siapa i'tiqad telah kafirlah orang yang kata Allah tu Isa, anak Isa tu Allah, kafir. Jadi bila kita i'tiqad Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad, sama sebagaimana i'tiqad Allah tu Isa, Isa tu Allah. Jadi jelas dalam Quran, laqad kafara, sesungguhnya telah kafir orang yang i'tiqad bahawa Allah adalah Isa. Jadi kita jaga akidah kita, iaitulah Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai hamba Allah, dan juga sebaik-baik makhluk. Dia tetap makhluk, tidak sampai kepada tahap ketuhanan. Kemudian para Nabi adalah maksum. Para Nabi adalah maksum, iaitulah ismah, pemeliharaan. Dalam aspek istilah, ismah bermaksud pemeliharaan oleh Allah terhadap mukallaf daripada dosa serta mustahil berlaku dosa. Kita masuk bahagian baru sikit, iaitulah ismah. Kita nak i'tiqad para rasul, para nabi ni, mereka ada satu kelebihan, iaitulah Allah Ta'ala bagi ismah kepada mereka. Apa dia ismah? Ismah ni maksudnya Allah Ta'ala pelihara mereka daripada melakukan dosa. Allah Ta'ala pelihara daripada melakukan dosa. Ulama-ulama mengambil dalil ismah ini daripada nas Al-Quran, daripada zahir Al-Quran, wallahu ya'simuka. Ada perkataan ya'simuka, ismahkan. Allah Ta'ala ismahkan kamu. Allah Ta'ala jaga kamu, wahai Nabi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga kamu daripada manusia.
Ya. Baik, jadi perkataan ismah tu. Bila ada perkataan ismah itulah ulama faham bahawa salah satu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terpelihara. Jadi bukan Nabi Muhammad saja. Para nabi, para rasul terpelihara daripada melakukan dosa dan mustahil berlaku dosa ke atas mereka. Jadi sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut bahawa Allah dah mengampunkan, liyaghfira, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah Ta'ala ampunkan dosa yang akan datang, dosa yang kemudian. Dosa yang lepas, dosa yang akan datang, semuanya telah diampunkan. Sebab apa? Sebab ada ismah, pemeliharaan oleh Allah daripada melakukan dosa. Kita tak dapat. Sebab itu istilah dia kita tak kata maksum. Kalau kita ni dia kata mahfuz. Dia ada istilah lain pula, mahfuz. Ya. Istilah dia mahfuz. Kalau nabi, rasul maksum. Maksum. Ya, terpelihara daripada melakukan dosa. Dan mereka tak buat dosa. Tapi kalau kita ni orang soleh ke, wali Allah ke, dia kata mahfuz, terpelihara juga. Tapi dia punya level tak sama macam ni. Ya, yang ni terpelihara, tapi ada kemungkinan tak buat dosa? Ada, mesti ada. Jadi kita boleh sampai level ni, tapi bukan makna tak ada dosa. Ada dosa lagi. Kalau rasa tak ada dosa, dosa lah tu. Kalau kita rasa aku ni tak ada dosa apa, dosa lah tu. Pasal perasaan kita tu rasa hebat, rasa sombong, takabur, itu satu dosa. Jadi istilah dia untuk para nabi, para rasul maksum, lain daripada nabi, rasul, biasa digunakan istilah mahfuz. Mungkin kita tengok satu orang soleh, tak nampak dia buat maksiat dan sebagainya, dia tu mahfuz, terpelihara. Terpelihara. Tapi ada dosa? Masih ada dosa lagi. Masih lagi ada dosa. Jadi sebab itulah kita kena istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, wal anbiya'u kulluhum munazzahuna 'anis saghairi wal kaba'iri wal kufri wal qaba'ih. Kata Imam Abu Hanifah, para nabi, para rasul, kulluhum, semua sekali, semua nabi munazzahuna, suci, terpelihara daripada 4 perkara. Para nabi, rasul lah. Setiap rasul mesti jadi nabi kan. Jadi dia guna istilah para nabi. Setiap nabi adalah rasul. Jadi para nabi terpelihara daripada 4 perkara. Yang pertamanya, para nabi terpelihara daripada saghair, dosa kecil. Tidak melakukan dosa kecil. Yang kedua, wal kabair, dosa besar. Yang ketiga, al kufri, kufur. Yang keempat, al qabaih, benda tidak elok. Bawah sikit lah, dia punya darjat dia. Yang pertama, kita susun balik, para nabi tidak melakukan benda tidak elok, tidak melakukan dosa besar, dosa kecil, tidak melakukan dosa besar, dan tidak melakukan perkara kufur. Dia punya ranking dia tu, 1, 2, naik. Itu para nabi. Kufur tak ada lah.
Nabi tak perkara sama sekali, tak buat perkara kufur. Dosa besar Nabi tak buat. Dosa kecil pun Nabi tak buat. Qabaih, perkara tak elok pun Nabi tak buat. Tapi kadang-kadang ada cerita yang kita tengok para Nabi ni melakukan perkara tak elok. Ada cerita kadang-kadang kita tengok para Nabi melakukan perkara yang tak elok. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jumpa dengan Raja Namrud kot, Nabi Ibrahim jumpa dengan raja, bawa isteri dia. Raja tanya, siapakah wanita ni? Nabi Ibrahim jawab, ini saudari saya. Nabi Ibrahim tak cerita, kata itu isteri dia. Jadi Nabi Ibrahim patut dia kata isteri, tapi Nabi Ibrahim kata ni saudari saya, sister saya. Para Nabi tak buat, tidak elok, dosa kecil, dosa besar. Sekarang Nabi Ibrahim tak bagi tahu, kata wanita tu isteri dia. Jadi Nabi Ibrahim nipu tak? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, lam yakzib Ibrahim illa fi salas atau kama qala. Nabi Ibrahim tidak menipu. Nabi Ibrahim tidak menipu kecuali dalam 3 kes. Maknanya Nabi Ibrahim menipu lah. Bila menipu, dia masuklah salah satu daripada ni. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadar, Nabi Ibrahim tidak menipu kecuali dalam 3. Salah satunya, Nabi Ibrahim tak cerita kata wanita itu isteri dia, tapi dia kata saudari dia. Jadi para ulama menjelaskan maksud Nabi Ibrahim menipu dari sudut orang salah faham. Orang yang dengar tu salah faham. Jadi macam Nabi Ibrahim tipulah, tapi sebenarnya Nabi Ibrahim tidak menipu. Nabi Ibrahim tidak menipu. Cuma Nabi Ibrahim cerita tak habis lagi. Nabi Ibrahim cerita tak habis lagi. Macam kita ni pakai topi banyak. Kita lah AJK masjid. Kita lah peguam. Kita lah bapa kepada anak kita. Orang tanya, tu siapa tu? Kita cerita satu je. Jadi kita menipu tak? Kita kata, oh dia tu lawyer tu, peguam. Lepas tu orang jalan keluar tengok, bukan dia AJK masjid ke? Kenapa tak bagi tahu dia AJK masjid? Awak menipu ke? Kita menipu tak? Tak. Kita cerita tak habis lagi. Kan? Seseorang tu dia pakai topi banyak, sifat dia banyak, kan? Sifat dia banyak. Takkan kita nak cerita semua. Kita cerita salah satu, 2 perkara sudahlah. Jadi wanita tu adalah isteri Nabi Ibrahim, adalah saudari seagama, sister in Islam, satu akidah dengan Nabi Ibrahim, kan? Jadi Nabi Ibrahim cerita yang ni dulu, tak cerita yang ni lagi. Kalau raja tu tanya, isteri kamu kah? Kalau raja tanya isteri kamu kah, Nabi Ibrahim kata tidak, baru menipu. Jadi sekarang raja tanya, siapakah wanita ni? Nabi Ibrahim cerita yang ni dulu, tak cerita lagi yang ni. Jadi nampak macam menipu, tapi sebenarnya tidak menipu. Jadi kita boleh guna kaedah ni. Pergi makan kenduri,
Mana yang bawa tu siapa? Oh, itu ada mak kepada budak tu. Tak cerita kata isteri lagi. Betul lah tu kan? Kan isteri kita ni mak pada anak-anak kita. Kita cerita dia ni mak kepada tu, kepada seorang budak tu. Kan? Boleh lah. Tapi saya ingat kita ada niat nak menipu ni. Menceritakan salah satu sifat saja. Jadi maknanya Nabi Ibrahim tak buat benda ni. Nabi Ibrahim tak buat benda ni. Ya. Contoh yang kedua, Nabi Ibrahim kata, aku sakit. Inni saqim, aku sakit. Walhal Nabi Ibrahim tak sakit. Nabi Ibrahim tak sakit, tapi Nabi Ibrahim kata aku sakit. Dalam Quran Allah Taala cerita, wa inna min syi'atihi la Ibrahim iz jaa'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun aifkan alihatan dunallahi turidun fama zannukum bi rabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim petikai, tanya kaum dia, apa yang kamu sembah ni? Adakah Tuhan-Tuhan palsu yang kamu sembah ni? Nabi Ibrahim tanya kaum dia. Bila Nabi Ibrahim tanya kaum dia, persoal kaum dia duk sembah patung-patung ni, kaum dia pun nak marah pada dia, pakat ramai-ramai kumpul nak kena tindakan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang, kaum dia ramai-ramai. Maka Nabi Ibrahim pun fanazara nazratan fis sama, Nabi Ibrahim tengok ke langit dan Nabi Ibrahim kata faqala inni saqim, aku ni sakit. Pasal apa Nabi Ibrahim kata sakit? Pasal Nabi Ibrahim nak selamatkan diri dia dulu. Kaum dia dah ramai dah, katalah 50 orang, 100 orang, Nabi Ibrahim seorang. Nabi Ibrahim duk tikai, duk sembah patung ni, patung ni, patung ni. Maka Nabi Ibrahim nak selamatkan diri dia, Nabi Ibrahim kata aku sakit. Bila Nabi Ibrahim kata aku sakit, Nabi Ibrahim buat-buat tengok ke langit macam orang pening sikit, kan? Macam orang tak apa ketahuan sikit. Fatawallau anhu mudbirin. Kaum dia pun tak usah duk ganggu Ibrahim lah, dia bukan betul sangat ni. Orang tak apa sihat. Macam itulah. Kan? Jadi Nabi Ibrahim kata aku sakit. Tujuan dia nak selamatkan diri. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim walaupun zahir tak sakit, tapi batin dia sakit. Batin dia sakit kerana melihat kaum dia menyembah patung berhala. Dia sakit dalam tu kerana sedih tengok kaum dia sembah patung berhala. Jadi Nabi Ibrahim tipu tak? Ibrahim tipu tak? Tak tipu juga. Tapi zahir orang yang tengok, Nabi Ibrahim tipu ni. Zahir nampak macam tipu, tapi hakikatnya Nabi Ibrahim tidak menipu. Itu dua contoh ya. Bagaimana bila kita baca cerita tu, kita kena sesuaikan dengan akidah kita. Para Nabi tidak melakukan 4 perkara ni. Ya, Nabi Ibrahim tidak melakukan 4 perkara ni. Kemudian kata Syekh Ibrahim Bajuri, i'taqid anna ismatal bari likulli wahidin minal anbiya wal malaikati mutahattamatun wa wajibatun. I'tiqadlah bahawa pemeliharaan Allah, bari itu Allah, al-bari, Allah jaga bagi setiap daripada para nabi dan para malaikat. Nabi pun Allah jaga, malaikat pun Allah jaga. I'tiqadlah bahawa penjagaan Allah itu adalah satu perkara yang wajib dari sudut syarak. Ya, wajib dari sudut syarak. Ya. Baik, ada cerita-cerita yang pelik mengenai para rasul yang melakukan maksiat. Contohnya kisah Nabi Sulaiman yang mengarahkan pembunuhan tenteranya kerana ingin berkahwin dengan isteri tentera dia. Ada cerita Nabi
Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ya, dia hantar tentera dia. Kerana Nabi Sulaiman duduk atas istana, ni cerita dulu cerita. Nabi Sulaiman duduk atas istana dia. Dia tengok ke bawah tu, dia tengok ada satu orang perempuan sedang mandi. Satu orang perempuan sedang mandi. Nabi Nabi Sulaiman berkenan dengan wanita tu. Dia arahkan pegawai dia bawa wanita tu ke istana. Ya. Maka Nabi Sulaiman pun berzina dengan wanita tu. Suami wanita tu tak ada, duduk medan perang. Nabi Sulaiman berzina dengan wanita tersebut. Dah banyak kali berzina, suami wanita ni pun balik. Suami wanita ni balik. Nabi Sulaiman suruh dia balik rumah dia. Tentera ni tak mau balik. Dia nak jaga istana Nabi Sulaiman. Dia pun sayang sangat pada Nabi Sulaiman, tentera ni. Dan kebetulan wanita ni pun dah hamil, mengandung anak Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman bimbang, tentera dia ni tahu rahsia dia berzina dengan isteri dia. Nabi Sulaiman pun hantar semula tentera ni ke medan perang dan arahkan jeneral dia supaya bunuh tentera ni. Jadi berapa kesalahan Nabi Sulaiman buat? Berzina dengan isteri orang, ya, kemudian bunuh tentera dia. 2-3 kesalahan dia buat. Jadi cerita tu betulkah salah? Salah. Karena ismatal bari, Allah Ta'ala jaga para nabi daripada buat perkara yang sebegitu. Cerita apa sekalipun, kita pegang kaedah. Cerita tu riwayat, kaedah ni dasar. Kita pegang dasar. Cerita apa sekalipun, kalau bersalahan dengan dasar, kita tolaklah cerita tu. Jadi cerita tu tidak betul tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu juga kisah Nabi Lut alaihissalam yang berzina dengan anak perempuan dia. Diceritakan bila habis kaum dia dimusnahkan, isteri Nabi Lut pun dah kena sekali, tak ada lelaki dah. Tak ada lelaki dah. Yang ada Nabi Lut dengan 2 anak perempuan dia. Lelaki lain tak ada dah. Jadi anak-anak perempuan Nabi Lut ni malam-malam bagi Nabi Lut minum arak. Jadi Nabi Lut minum arak, mabuk. Bila mabuk, Nabi Lut berzina dengan anak perempuan, mengandung. Lepas tu minum arak lagi, berzina dengan anak yang kedua. Dua-dua tu mengandung, dapat anak. Jadi tak tahulah syariat Nabi Lut tu arak dah haram ke belum, Allahu alam. Tapi kalau kita kata arak tu haram, dalam cerita ni Nabi Lut minum arak, Nabi Lut berzina dengan anak perempuan sendiri, 2 orang. Jadi cerita tu betulkah? Tak betul? Tak betul. Kerana berlawanan dengan dasar kaedah. Ya. Itu pegang, itu senang. Ya, kita pegang kaedah dia. Begitu juga kalau cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lalulah seorang perempuan. Bila habis perempuan tu lalu je, Nabi Muhammad duduk dengan sahabat ni bangun, balik ke rumah. Sahabat duduk lagi tunggu. Balik ke rumah, Nabi tidur dengan isteri Nabi. Siang hari tidur dulu, mandi wajib, pakai balik jubah apa semua, datang duduk dengan sahabat, rambut Nabi basah lagi, baru sudah mandi wajib. Okey. Cerita dia ada dalam riwayat. Ada ulama terima, ada ulama tolak. Ada ulama terima kata, ada ulama tolak. Baik, kalau ulama tolak cerita tu tak apalah. Kalau ulama yang terima cerita tu, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, duduk kat kedai, katalah kita duduk kat kedai kan, tiba-tiba perempuan lalu.
Tak mahu nak balik dululah. Tak tahan. Jatuh tak standard kita? Balik tengah jam jap. Balik nak buat projek dulu. Kawan duduk tunggu kan. Tunggu. Jangan Yuna. Tunggu jap. Kita sembang ni. Jatuh tak standard? Tok Imam kita buat perangai gitu. Tok Imam buat perangai. Nak akad nikah dalam ni. Tok Imam tengok IC lelaki pengantin, tengok IC perempuan. Mana pengantin? Tengok Tok Imam tak tahan dia. Tunggu sekejap. Nak balik rumah dulu. Tok Bilal tengok aku pun nak balik juga. Saksi kata aku pun nak balik juga. Jatuh tak standard Tok Imam? Apa dia? Pandangan orang ramai mana? Tok Imam tak ada ni. Akad nikah pukul 10. 10.30 tak ada. Tok Imam balik dulu nak mandi wajib. Jatuhlah standard. Kalau cerita tu betul, jatuhlah standard. Sekarang cerita Nabi tengok perempuan naik nafsu, terus balik ke rumah. Takkanlah Nabi tak sabar boleh tunggu malam. Takkan Nabi tak tahan kot, tak boleh tunggu malam kot. Satu. Yang kedua, sahabat Nabi steady ya. Tak ada apa pun. Perempuan tu lalu sahabat tak balik pun. Nabi pula lebih daripada sahabat. Nabi lebih daripada sahabat. Jadi cerita tu kalau ulama yang tolak tak ada masalah lah. Tapi kalau ada ulama terima tu, kita nak kena berhati-hati. Sebab Nabi buat dosa tak? Nabi tak ada kan? Tapi agak-agak elok tak? Agak-agak elok tak buat cerita tu? Kalau orang dengar kan, teruk sungguh Nabi Muhammad ni. Kalau orang dengar, teruk sungguh Nabi Muhammad ni. Macam Nabi buat, Muhammad buat perkara tak elok. Jadi kalaulah cerita tu benar, kita nak kena tafsir elok-elok. Jangan sampai menjatuhkan maruah Nabi. Jangan sampai orang anggap Nabi buat benda tak elok. Kerana dasar dia, para Nabi tidak melakukan perkara tidak elok. Itu konsep dia, dasar dia yang kita nak kena pegang. Jadi itulah asas, maknanya kita i'tiqad Allah menjaga para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan maksiat, melakukan dosa. Tidak ada sama sekali. Dan ini kelebihan para nabi, para rasul, dan dia adalah untuk menjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sendiri buat maksiat, buat dosa, barangkali akan ada tuhmahan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, iaitu mungkin Nabi Muhammad nak menipu ke apa ke, mungkin. Jadi Allah Taala jaga wahyu dengan menjaga pembawa wahyu, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Kita ambil dua perkara, iaitulah i'tiqad Muhammad itu sebagai Tuhan. Ini i'tiqad yang sesat dan kufur. Dan yang keduanya, kita i'tiqad bahawa Allah menjaga para nabi, memaksumkan para nabi daripada maksiat, daripada dosa, dan daripada perkara yang tidak elok. Moga-moga Allah memperbetulkan akidah kita. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.